wal mursalin li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati Asy-Syaikh Sanusi Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih wa kaza yajibu alaihi ay ya'rifa misla zalika fi haqqi rusuli alaihi wassalatu wassalam. Wa kaza, dan demikian itu juga yajibu alaihi, wajib atasnya mukallaf tadi, an ya'rifa, bahwa mengenal, misla zalik, demikian itu, fi haqqi rusul alaihi wassalatu wassalam, iaitu pada hak rasul. Rusul ni dijamak bagi rasul. Kalau seorang rasulun, kalau ramai rusulun. Jadi fi haqqi rusul, iaitu pada hak rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi tadi ni kita dah faham bahawasanya tiap-tiap mukallaf diwajibkan oleh syarak untuk mengetahui hak Allah. Hak Allah ni apa? Sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, dan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat-sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kazalika, dan demikian juga, yajibu alaihi, wajib atasnya mukallaf tu. Demikian juga, bukan setakat kita kena tahu yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, dan harus bagi Allah. Dan demikian juga wajib atas alaihi, atasnya mukallaf. Mukallaf tu juga wajib mengetahui, ay ya'rifa, mengenal, misla zalik, demikian itu. Demikian yang mana? Yang wajib, mustahil dan harus. Macam juga kita tahu wajib kena tahu, wajib, mustahil bagi dan harus bagi Allah. Demikian juga kita kena tahu sifat-sifat yang wajib, mustahil bagi harus untuk rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Ayya'rifa misla zalika, wajib dia tahu demikian juga, demikian wajib, mustahil, harus tu fi haqqi rusul, pada hak rusul, hak rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, atas mereka itu selawat dan salam. Jadi makna apa? Faham kita, bukan setakat kita kena tahu sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah. Demikian juga kita kena wajib tahu sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Lepas rasul ni apa dia? Manusia laki-laki yang Allah Ta'ala utuskan wahyu untuk dia, dan dia wajib menyampaikan wahyu tersebut. Itu rasul. Ada seorang lagi namanya, ada satu lagi namanya nabi. Nabi ni dia juga manusia laki-laki.
Ya Allah turunkan wahyu untuk dia. Tapi tak wajib sampai. Itu Nabi. Tiap-tiap Rasul mesti Nabi. Dan tak semestinya tiap-tiap Nabi mesti Rasul. Ada Nabi tak jadi Rasul. Tapi tiap-tiap Rasul sebelum jadi Nabi, jadi Rasul, dia jadi Nabi dulu. Jadi mengikut kata sebuah hadis, bilangan Nabi-Nabi ni seketi 2 laksa 4,000. Bilangan Nabi tu. Bahasa dulu lah. Seketi 2 laksa 4,000. Seketi tu 100,000. 1 laksa 10,000. Bila sebut seketi 2 laksa 4,000, 124,000 Nabi. Ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Di kalangan mereka ni terpilih jadi Rasul 313 orang. Yang disebut dalam Quran 25 orang. 25 ni kena tahu dengan jalan tafsir. Seorang. Mula Adam, Nuh, Hud, Saleh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulang calin pun tak apa, kena tahu. Kata ulama paling kurang bila disebut namanya kita kenal dia Rasul. Itu pun jadilah. Nabi Muhammad Rasul. Nuh Rasul. Saleh Rasul. Zulkifli Rasul. Jadi, tapi yang eloknya bilang satu-satu. Tapi pada 25 ni Allah pilih 5 Nabi Rasul yang disebut sebagai Ulul Azmi. Ulul Azmi ni Nabi yang menerima banyak ujian daripada Allah Ta'ala. Asyaddan nasi bala'il anbiya asyaddan nasi bala'al anbiya. Makna kata yang paling teruk menerima ujian itu ialah anbiya, nabi-nabi. Summal ulama, summal syuhada, summal amsalu. Yang paling teruk menerima ujian ialah nabi-nabi. Summal ulama, kemudian para ulama. Summal amsalu, kemudian orang yang seperti mereka, yang ikut jejak langkah nabi-nabi, ikut jejak langkah, iaitu makna kata para ulama. Ini orang banyak terima ujian. Jadi yang wajib kita tahu 25 secara tafsiri. Jadi mereka ni ada sifat-sifat yang wajib bagi mereka, sifat-sifat yang mustahil, sifat-sifat harus yang wajib kita tahu untuk mereka itu. Kita mengaji jumpalah yang terkenal siddiq, amanah, tabligh dan juga wafanah. Kan? Itu ya. Itu makna mengenal Rasul. Pasal apa? Kita masuk Islam, kita mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu tu apa makna? Asyhadu. Asyhadu tu maknanya a'lamu. Aku naik saksi. Artinya aku tahu. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi kita sebut asyhadu an la ilaha illallah tu tidak memberi makna kalau kita tak kenal Tuhan. Aku naik saksi, aku tahu. Aku menyaksikan, aku berikrar bahawa tiada Tuhan kusembah melainkan Allah. Mana boleh kita bertuhankan Allah kalau kita tak kenal Allah? Sebab tu disuruh kita ni mengenal Allah dengan mengetahui sifat-sifat dia. Dengan cara terperinci, dengan cara am. Ataupun cara ijmal, ataupun cara tafsir. Begitu juga macam mana boleh kita mengatakan wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Nabi, bahawasanya Muhammad Rasulullah Allah. Kita kena kenal Nabi Muhammad, kena kenal Rasul. Sifat-sifat yang ada kepada Rasul-Rasul alaihi wassalam. Kesimpulannya, fahamlah kita
mengenal Allah Ta'ala tu ialah perkara yang amat penting dalam hidup kita. Kenal Allah, kenal Rasul. Lagi tinggi kita kenal Allah, lagi takut kita kepada Allah. Lagi taat kita kepada Allah. Lagi kasih kita kepada Allah. Demikian juga kalau kita kenal Rasul, kita akan kasih kepada Rasul. Ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul suruh, buat, ambil, buat. Apa yang dilarang oleh Rasul, kamu tinggal. Kita faham tak? Kesimpulannya, perkara pertama yang diwajibkan oleh syarak pada kita, mengenal Allah dan Rasul. Ini dinamakan tapak akidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haq. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin wa bi rahmatillahi wa karamih. Kita duk zikir selalu kan. Kita baca tu apa makna dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haq. Itulah kalimah yang sebenar. Kalimah menzahirkan ketauhidan kita kepada Allah dan keyakinan kita terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah kalimatu haq. Inilah kalimah yang sebenar. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang bersifat dengan sifat ketuhanan melainkan Allah. Yang bersifat dengan sifat ketuhanan hanya Allah. Makhluk dia tak ada boleh bersifat dengan sifat ketuhanan. Inilah kalimah yang sebenar. Muhammad Rasulullah, ini kalimah yang sebenar. Alaiha nahya wa alaiha namut. Atas kalimah ni aku hidup. Hidup di atas kalimah bertuhankan Allah, berasulkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita, tiada Tuhan melainkan Allah. Kita juga automatik mengaku kita ni hamba dia. Yang bersifat ketuhanan Allah, yang bersifat kehambaan kita. Sifat kehambaan ni kita. Allah saja yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Sepanjang hidup kita, kita bertuhankan Allah. Rabbi Allah summa istaqima kama umirta. Tuhan aku Allah, dan aku istiqamah melaksanakan perintah Tuhan. Apa Tuhan suruh kita buat, apa Tuhan larang kita tinggal. Jadi juga bila kita mengaku Muhammad sebagai Rasul, kita kena terima risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang doktor namanya Dr. Abdul Karim Zaidan. Dia contohkan kita ni betul-betul ke orang percaya kat Nabi. Termasuk tak kita ni orang percaya kat Nabi. Dia buat contoh orang yang percaya kat doktor. Macam mana sikap kita dengan doktor? Dia jumpa doktor. Doktor cek kita. Awak ni cik, tak tahulah doktor, sejak 2-3 bulan ni badan macam tak selesa. Mata saya macam kelabu. Badan cepat letih, tak bertenaga. Tapi baru-baru ni cik, doktor, saya luka terpijak puntung rokok. Tak baik-baik. Doktor kata kecil manis apa? Ambil darah, cek-cek, memang kecil manis. 16 bacaan gula dalam darah. Incik kecil manis. Kita mula nak takut dah. Kesan kecil manis begini, doktor habaq. Ada ubat kan cik? InsyaAllah saya bagi ubat. Tapi encik kena jaga pantang. Makan ubat, jaga pantang. Apa pantang doktor? Jangan ambil gula berlebih-lebihan. Kawal gula.
Encik makan gula lebih-lebih, kencing manis, potong kaki. Dialysis. Di antara yang cik kena jaga, musim sekarang, musim buah-buahan. Jangan makan durian banyak. Kalau boleh tak usah makan durian. Sebab kandungan gula dia tinggi. Encik makan durian banyak, mudah kena kencing manis. Kita balik rumah melengu. Aku dah kena kencing manis. Doktor pesan makan ubat, jangan gula, makan gula, ambil gula berlebih-lebihan. Buah-buahan yang dilarang antaranya durian. Duduk di anjung rumah tu, duduk melengu tu, tiba-tiba kereta masuk dalam halaman rumah kita. Buka-buka tingkap, tengok siapa main. Pak Mentua. Pak Mentua kita orang Batu Kurau. Musim ni musim durian. Alamak, dia buat main durian. Durian semua hebat-hebat ni apa? Kepala gajah. Apa lagi isi tembaga. Anak kita turun ke tanah tengok Tok Wan main pakai cempung durian buat naik. Kita pula kaki durian. Isteri kita buka durian depan mata kita. Terliuk Nak makan tak makan? Nak makan ke tak? Nafsu ni menggologok nak makan ni. Tapi doktor kata jangan makan. Macam nak makan tak makan? Akhirnya kita buat keputusan. Walaupun nafsu kita nak sungguh-sungguh, tapi demi kesihatan kita, kerana percaya kat doktor, kita tak makan. Dengan tak makan durian tu, dengan makan ubat tu, itulah bukti kita percaya kepada doktor. Boleh faham? Bukan percaya doktor. Hampa tak kenal doktor tu. Doktor tu hebat. Hampa pergi tengok klinik dia, canggih. 5 MBBS kada kat dia. Tapi dia tak bagi aku makan durian, aku sapu 2 biji. Itu auta. Percaya tu bukan sebut ya, tapi timbul dalam hati. Yakin benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siddiq, amanah, tabligh, patana. Ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa datang oleh Rasul, kamu ambil, ikut. Apa yang ditegak, kamu tinggal. Itu bukti atau konsekuensi. Bukti natijah sebenar-benar kita ni yakin kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita terima baginda dan terima juga ajaran yang dibawa oleh baginda. Ajaran yang baginda bawa ni datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan, nak sebut matan ni wajib, makna kita mengenal Allah, mengenal Rasul. Nak kenal, kena tahu. Nak kenal, kena belajar, kena tahu. Nak tahu, kena belajar. Maka timbullah hadis yang menyebut kewajipan menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu fardu wajib atas orang Islam. Kalau dia tak kenal Allah dan Rasul, dia buat apa semua berdosa. Dia duduk berdosa, berdiri berdosa, tidur berdosa, makan berdosa, buatlah apa. Dalam berdosa kerana tak belajar, tak kenal Allah dan Rasul. Itu bahaya dia. Takdir dia mati, saya sebut tadi, kekal neraka, tak keluar dah. Orang kenal Allah, kenal Rasul, dia buat dosa, dia masuk neraka, dia keluar juga masuk syurga. Tapi tak kenal Allah dan Rasul, maka dia mati kekal neraka selama-lama. Cuba kita bayang. Semayang dia tak jadi, tarawih dia tak terpakai, sedekah dia tak ada nilai. Buatlah apa pun, Tuhan tak pandang mah. Sebab makna kata la tusihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadat seorang tu melainkan kenal, beriman dengan yang disembah, yakni Allah Subhanahu wa taala.
Baik kita masuk dalam mengenai Allah dulu, lepas tu baru Rasul. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih, famimma yajibu li maulana jalla wa azza asyruna sifatan. Famimma, dan di antara yajibu alaihi, yajibu li maulana, yang wajib ni sifat-sifat yang wajib li maulana jalla wa azza, bagi Tuhan kita yang maha tinggi itu, asyruna sifatan, 20 sifat. Sifat Allah ni tak terhingga banyaknya. Wajib kita iktikad sifat yang kesempurnaan semua milik Allah. Tahu sifat sempurna. Kita sempurna tak sifat kita? Contoh penglihatan kita. Kita melihat, Allah melihat. Takkan nak kata kita buta, mata kita celik ke tak? Allah bersifat sama tak? Basar melihat. Allah melihat tak? Melihat. Kita pun melihat juga. Tapi melihat kita tak sempurna, melihat Allah sempurna. Macam mana melihat kita? Kita melihat berhajatkan mata. Allah tak berhajatkan mata. Kita melihat berhajatkan cahaya. Dan gelap boleh nampak tak? Tuhan? Gelap ke, cerah ke, dekat ke, jauh ke, semua Tuhan lihat. Nampak orang berjalan. Siapa tu? Pak Mat. Pasal dekat, kenal lah Pak Mat. Jauh sikit, nampak lagu-lagu Pak Mat. Lagu dah. Dia bukan Pak Mat dah. Lagu Pak Mat. Jauh lagi, tak kenal siapa tu ha? Makin jauh ni tak nampak. Ni, pokok-pokok ni. Dekat, nampak kalaba tu. Jauh tu. Kalaba. Hijau. Kita balik rumah, jauh sikit warna rumah kita, nampak kalaba. Biru. Lihat. Kalau jauh, biru. Habis daun tu hijau ke biru? Hijau. Yang nampak biru pasal mata kita tak sempurna, penglihatan kita tak hebat. Saya mengaji dululah, masa mengaji sains kesihatan. Kita tengok satu, macam saya tengok ni budak ni. Gambar dia ni di belakang mata saya, mata ni macam kamera tau. Film dia tu kaki ke bawah, kaki ke atas, kepala ke bawah. Dia terbalik macam kamera. Kita tengok pokok nyok, batang perdu nak ke atas, pucuk ke bawah. Tapi di belakang ni dia ada otak kecil tau, medulla oblongata. Dia macam komputer. Dia set balik, dia pusing, kepala naik ke atas balik, kaki naik ke bawah. Kan? Tapi cepatlah. Tengok hari ni, tengok kepala ke bawah, esok kepala ke atas, tak lagi lah besok baru nampak balik. Dia tak macam tu. Dia cepat. Tapi nak hebatnya, penglihatan kita perlukan alat, kan? Perlukan mata. Allah Ta'ala melihat dengan sifat basar yang ada pada diri dia, penglihatan dia sempurna. Batu yang hitam dalam malam kelam hitam, di atas batu yang hitam, malam kelam hitam, semut yang hitam, Allah nampak di mana dia berada. Tak terselindung satu pun benda yang ada ni daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan Allah Maha sempurna. Penglihatan kita, penglihatan lihat juga tapi tak sempurna. Dia. Jadi sifat Allah Taala ni yang wajib kita tahu 20 sifat. Bukan sifat Tuhan 20 nah. Yang kita kena tahu. Apa dia? Pertamanya al-wujud. Pertamanya wujud. Jadi pertama, kedua, ketiga, ke-20 ni bukan hakikat tau. Ini ikut susunan ulama. Ulama susun.
Kita nak culang calin pun tak apa. Tapi ulama kata wujud dulu tu dia ada pasal dah. Ada sebab dia. Jadi pertama wujud, wal khidam, kedua khidam, wal baqa, ketiga baqa, wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, keempat. Keempat dia. Seterusnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi. Jadi kita pagi ni kita tengok satu-satu. Pertama wujud. Tiap-tiap sifat ni dia ada 5 perkara yang kita kena tahu. Yang kata tafsil tu. Yang pertama nama sifat wujud. Kedua erti dia. Erti wujud tu ada. Kena tahu erti dia. Erti ni kalih bahasa. Bahasa Arab panggil wujud. Bahasa kita Melayu panggil ada. Ketiga makna dia. Makna tu penting. Yang kata ada tu apa? Sifat yang sabit bagi zat. Selama-lama ada zat, tak dikerenakan dengan satu kerana. Yang tu kena faham. Setiap kata tu kena faham. Apa erti dia? Yang keempat, lawan dia. Lawan wujud tu apa? Adam. Adam tu apa dia? Yang kelima, dalil. Jadi tiap sifat mesti ada 5 ni. Nama sifat, terjemahan dia atau artinya, maknanya, lawannya, dan juga dalilnya. Orang dia nak bermain. Wujud artinya ada, lawannya tiada, mustahil wajib ada, mustahil tiada. Tuhan ni ada ke tak ada? Dia buat tanya kita begitu. Perli main. Nah, kita faham betul-betul apa erti dia. Bila kita faham, kita sayang dengan ilmu ni, tak mempelekeh ilmu ni. Oh ya, lepas dua atas pentas kami lagi peleceh sifat 20. Saya nak abang bagi ulama cuba tolong baca sejarah. Baca sejarah yang telah berlaku di hadapan kita. Penjajah jajah tanah ayak kita 450 tahun. Penjajah ni semua Kristian. Ada orang Melayu masuk Kristian di zaman penjajahan. Abang mai. Tak dengar pun. Berlainan negara lain. Negara Hong Kong contoh. 100 tahun British jajah. Boleh kata hampir keseluruhan pulau Hong Kong tu beragama Kristian. Filipina dijajah oleh Spanyol, kemudian Amerika. Lebih separuh Filipina tu Kristian. Sedangkan dulu Filipina wilayah Islam. Raja Zulu merintah situ. Ibu negara Filipina pun nama asalnya Minallah. Asal nama dia Minallah. Bila penjajah mai tukar nama Manila. India dijajah oleh British 1857. Berapa ramai orang India masuk Kristian. Tapi benda ni tak berlaku di tanah ayak kita. Hampir tak kedengaran orang Melayu masuk Kristian. Walaupun diperintah oleh Portugis Kristian, Belanda Kristian, British Kristian. Tak dengar. Jasa siapa? Ulama lah. Menyebarkan ilmu, pertahankan akidah. Akidah, dia cerita macam mana? Sifat 20 ni lah. Meyakinkan, makna kata orang Melayu, Tuhan memang ada. Sifat qidam, baqa, mukhalafah, sampai kaunuhu mutakalliman. Ni main akhir-akhir ni Pak Wahabi ni dia buat pelecehan sifat 20. Saya geram tengoklah video tu, geram tengok. Pelekeh-pelekeh main-main. Mari kita kenal Tuhan kita. Bersifat dengan yang pertama al-wujud. Wujud ni apa? Ada. Ada apa? Ada Allah Ta'ala. Allah tu ada. Ada ni apa dia?
Diri Allah tu ada. Diri. Dalam bahasa tauhid, diri ni disebut zat. Diri itu zat. Kita jumpa istilah zat tu diri Tuhan. Diri Tuhan. Dia kata Allah Ta'ala tu ada, adanya zat Allah Ta'ala tu ada. Bukan zat protein tu. Itu zat protein, karbohidrat, bukan yang tu. Zat tu diri. Diri Tuhan tu ada. Jadi wujud ni ada ni dibangsakan kepada diri. Faham tak? Kita lama tak balik kampung. Kita balik pergi ziarah orang baik kita nama Pak Mat. Pergi tengok Pak Mat tak ada, isteri dia ada. Oh, Mak Ngo. Pak Mat mana Pak Ngo? Mana ada? Tak ada dah. Apa macam? Tak ada dah. Apa tak ada? Tak ada tu tak ada apa? Tak ada diri Pak Mat tu dah tak ada, mati. Assalamualaikum. Salam. Pak Mat ada ke? Ada mana? Ada apa? Ada diri. Ya. Assalamualaikum. Ustaz ada rumah? Ada. Ada apa? Diri ya. Diri ni bahasa kita biasa. Bahasa tauhid dia panggil zat. Jadi adanya Tuhan tu dibangsakan kepada diri Tuhan ataupun pada zat Allah Ta'ala. Diri ni dalam bahasa Arab dia panggil apa? Nafsun. Atau nafsun. Nafsun tu diri. Maka sifat wujud dinamakan sifat nafsiyah. Nafsiyah ni asal perkataan apa? Nafsun. Diri. Tengok nak. Dia ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Kita ambil yang satu dulu, nafsiyah dulu. Nun pasin yata, nafsiyah. Nafsiyah ni asal dia nafsun. Nun pa sin. Faham? Asalnya nafsun, nun pa sin, nafsun. Jadi maka sifat wujud ni dinamakan sifat nafsiyah, sifat diri. Lepas tu dia kata sifat yang wajib bagi zat. Lama-lama ada zat. Lama-lama Allah tu ada, lama-lama dia bersifat dengan wujud. Dengan tidak dikeranakan dengan satu kerana. Yang ni dia ada kaitan dengan sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah dikeranakan sifat ma'ani. Karena ada Allah tu bersifat kudrat, adalah dia kaunuhu qadiran. Pada majazi akli, akal fikir. Yang tu kita cerita kemudian, lagi dia bercelaru. Cerita tentang wujud ni. Adanya Allah ni, sifat wujud ni tak dikenakan sifat lain. Sifat yang dibangsakan kepada zat, kepada diri. Lama-lama Tuhan tu ada, lama-lama Allah bersifat dengan wujud. Bila Tuhan tak ada, Tuhan tak ada. Tak ada yang kata tak pernah bersifat wujud. Bila-bila pun Tuhan wujud. Bila-bila Tuhan ada. Faham tu? Jadi pertama saya nak bagi faham, wujud ni sifat yang dibangsakan kepada zat, kepada diri. Itulah sifat nafsiyah. Tuhan ada tak? Ada. Kita ada tak? Kita ada tak? Alam ni ada tak? Pokok ada tak? Ada kan? Yang betul-betul ada siapa ada? Di sinilah tuan-tuan sekalian, kita kena faham bahawa di kalangan ulama-ulama usuluddin, dia kata
Allah tu ada. Makhluk ni pun ada. Tak dapat nafi. Tapi adanya kita ni tak sama dengan adanya Allah Ta'ala. Adanya Allah ni, wujud ni dipanggil wujud yang bangsa zati atau wujud yang bangsa hakiki. Faham tak makna? Ada. Allah Ta'ala disebut wujud yang zati. Atau wujud yang hakiki. Wujud yang zati, wujud yang bangsa hakiki. Allah Ta'ala tu wujud yang zati atau hakiki. Wujud yang tidak ada permulaan, yang tak ada kesudahan. Bagaimanakah wujud Allah Ta'ala ni? Nak tahu kata wujud Allah, tengok sifat salbiah. Tengok sifat salbiah. Sifat salbiah ada berapa? Ada 5 nak. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala wajis, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahda, niyah. Ada 5. Maka wujudnya Allah ni bila kita faham dengan jelas bila kita tengok sifat salbiah yang 5. Maka fahamlah wujud Allah, zat Allah, diri Allah ni qidam atau qadim, tak ada permulaan. Kita ada mula tak? Kita ada mula. Wujud kita ni dipanggil mumkinal wujud. Mumkinal wujud. Yang ni wujud makhluk dipanggil mumkinal wujud. Allah Ta'ala wujud yang hakiki. Ini wujud Allah, wujud yang hakiki. Wujud kita mungkin ada. Sedangkan Allah Ta'ala wujud yang bukan mungkin, wujud yang zati atau wujud yang hakiki. Sebenar-benar wujud Allah Ta'ala. Bagi ulama usuluddin, dia kata kita pun ada, tapi wujud kita mungkinal wujud. Tapi ulama-ulama tasawuf, ulama hakikat, dia kata la maujud alal haqiqati illallah. Tak ada yang ada pada hakikatnya melainkan Allah. Allah yang ada, lain semua tak ada. Ada kita ni pasal apa kita ada? Sebab diwujudkan oleh Allah. Kalau Allah tak wujudkan kita, ada tak? Wujud kita kena diwujud. Dia buat misalan, ni tengah panas ni kan, ambil satu tiang, pacak. Satu tiang, tentu ada bayangan. Ada matahari, ada bayangan. Yang ada tiang ke bayang? Bayang kita nampak ada, pegang tak ada. Dia. Tiang ada tak? Tiang ada. Bayang jadi daripada apa? Daripada tiang. Kerana ada tiang, adalah bayang. Tak ada tiang, tak ada bayang. Bayang tengok ada, hakikatnya tak ada. Dia. Begitulah Allah Ta'ala contoh dengan makhluk, dengan kita ni. Kita ada kerana Allah bagi ada. Kalau Tuhan bagi tak ada lah kita. Kita laksana bayang. Tak boleh mendatangkan manfaat, tak boleh mendatangkan mudarat, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bagi kita manfaat, manfaatlah kita. Dia datangkan mudarat, mudaratlah kita. Hakikat kita la haula wala
quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya upaya kita melainkan dengan Tuhan yang ali lagi azim. Jadi faham kita wujud Allah wujud yang hakiki. Wujud kita ni wujud yang bangsa mungkinal wujud. Mungkin. Mungkinal wujud ni mungkin. Mungkin ni mungkin ada, mungkin tak ada. Tuhan bagi ada, adalah. Kalau Tuhan bagi tak ada lah kita. Sama ada mungkin maujud ba'dal adam atau mungkin ma'dum ba'dal wujud. Kita ni dipanggil mungkin maujud ba'dal adam. Mungkin yang ada, dulu tak ada. Dulu tak ada, lah baru ada. Kan? Asal kita tak ada, kemudian Allah bagi ada. Ada antara kita ni dipanggil mungkin ma'dum ba'dal wujud. Mungkin yang tak ada, dulu ada. Tu kita, pak kita, dulu ada tak? Ada lah, lah tak ada. Dia mungkin juga, dulu ada, lah tak ada. Ada tak ada, ada tak ada, ada tak ada. Ini kita. Allah Ta'ala sentiasa wujud. Nak memperjelaskan tentang wujud Allah Ta'ala ni, adanya Allah ni, kita kena tengok sifat salbiah. Sifat salbiah ni ada berapa? Ada 5. Kita akan bincang nanti, dia ada 5. Dia ada 5. Kita tengok tu, kita boleh faham dengan jelas insya-Allah. Tuhan tu ada. Ada Allah Ta'ala nak. Adanya zat Allah Ta'ala. Diri Tuhan ni ada. Ada Allah macam mana? Ada yang khidam ataupun khadim. Zat dia tu khadim. Tak ada permulaan. Diri kita ada mula tak? Ada mula. Tuhan tak ada permulaan. Zat dia tu, diri dia tak ada mula. Kita mula-mula tak ada. Kuntu kanzan mukhfiyan fa ahbabtu an a'raf fa khalaqtul khalqa li'uraf. Aku ni asalnya pendaan yang sembunyi. Ku suka aku dikenal. Ku jadikan makhluk supaya aku dikenal. Allah jadikan makhluk, jadikan kita dalam bentuk roh. Kita berada di alam roh satu masa yang kita pun tak tahu berapa lama. Kemudian roh kita ni dipindah dalam perut mak kita. Kita masuk alam kedua, alam arham, alam rahim ibu. Duduk dalam perut mak kita, umur kita 4 bulan 120 hari. Kandungan kita ni, kandungan kita dalam kandungan ibu 4 bulan atau 120 hari. Allah Subhanahu Wa Taala perintah malaikat datang tiupkan roh. Duduk dalam perut mak. Alam tu nama alam arham. Kemudian ibu kita melahirkan kita ke dunia ni. Sekarang kita berada di alam ajsam atau alam dunia. Di sinilah tempat kita mencari bekalan untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Tempat cari bekal. Dunia mazra'atul akhirah. Tempat bercucuk tanam. Untuk kita tuai hasil besok di negeri akhirat. Lepas tu kita akan mati. Berada di alam barzah. Kita tak tahu apa lama duduk dalam kubur.
Dan akhir sekali alam akhirat. Bila berlaku kiamat, kita pindah ke alam akhirat. Jadi dalam keadaan macam tu, kadang-kadang kita ada, kadang-kadang kita tak ada. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata bal ahya'un thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kenapa sampai kamu kufur kepada Allah? Sedangkan dulu kamu tak ada. Kami adakan kamu. Kemudian kami matikan kamu. Ada, tak ada, tak ada, ada. Kemudian kepada kami kamu dikembalikan. Jadi wujudnya kita ni ada, tak ada, ada. Allah Ta'ala qadim. Tak ada permulaan. Wujud Allah tu bersifat qadim. Bahkan kekal, baqa. Tak binasa. Wujud Allah tu mukhalafah. Tak serupa dengan yang baru. Kita serupa tak? Hang ada mata, aku ada mata. Hang dua telinga, aku dua telinga. Hang kaki, aku kaki. Sama. Allah Ta'ala tak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qiyamuhu Ta'ala binafsih. Allah berdiri sendiri, tak berhajat pada makhluk. Kita berhajat tak? Kita nak katuk paku, boleh katuk dengan tangan, penumbuk. Ambil paku, tombok betul, boleh? Perlu pada hammer. Allah buat sesuatu tak perlu alat dan perkakas. Kun fayakun. Kata jadi terus. Tak perlu alat dan perkakas. Tak memerlukan bantuan siapa-siapa. Qiyamuhu wahdaniyah. Tuhan tu esa, tak berbilang-bilang. Wujud Allah ni wujud yang esa. Qul huwallahu ahad. Tuhan tu esa. Qul ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid. Kata oleh Muhammad, aku ni manusia macam kamu juga, tapi Allah wahyu kat aku. Nak bagi tahu kamu semua, Tuhan kamu Tuhan yang esa. Jadi fahamlah kita wujudnya Allah, makna kata tak sama dengan wujud makhluk. Wujud Allah wujud hakiki, wujud makhluk wujud yang bangsa mungkinal wujud atau majazi mungkinal wujud. Itu dia. Baik, kita balik kepada sifat wujud tadi. Wujud ni ada Allah Ta'ala. Kita sebut ada 5 benda yang kita kena tahu berkaitan dengan wujud ni. Yang pertama, sifat dia. Sifat tu namanya sifat wujud. Dia tulis wujud. Satu wujud. Sifat yang sabit bagi zat. Pertama kita faham dah wujud. Bahasa Arab, bahasa Melayu ada. Yang kata ada tu apa? Wujud ni satu sifat. Wujud ni sifat yang sabit bagi zat. Yang sabit ni yang tetap. Selama-lama ada zat. Lama-lama ada zat Allah Ta'ala,
selama itulah ia bersifat dengan sifat wujud. Tuhan bila-bila pun ada, maka kita akan kata Tuhan bila-bila pun wujud. Boleh? Sifat wujud ni sifat bagi zat, selama-lama ada zat. Selama-lama Tuhan ada, selama-lama itulah ia bersifat dengan wujud. Sampai bila? Bila-bila, sampai bila-bila. Sifat yang sabit bagi zat, selama-lama ada zat. Tak dikerenakan dengan satu kerana. Yang ni nak beza dengan sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ni sifat yang sabit bagi zat, lama-lama ada zat juga, tapi dia dikerenakan dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani apa? Kudrat. Lama-lama Allah bersifat kudrat, lama-lama dia ada kaunuhu khadiran. Pada fikiran akal kita lah, bila tengok ada orang lumpuh dengan orang tak lumpuh, kita tengok orang yang lumpuh tu, keadaan dia lemah ke keadaan kuat? Lemah. Tangan nak angkat tak boleh. Kaunuhu khadiran, keadaan kuasa tu tak ada kat dia. Pasal dia bersifat lemah. Dia kena stroke. Bila ada stroke, dia tak ada kaunuhu khadiran. Biasa tengok ada orang buta, macam mana dia berjalan, keadaan dia berjalan. Ambil tu, kan? Pegang tongkat. Keadaan buta. Kalau keadaan orang yang tak buta, tentu jalan dia lain. Melenggang, tengok sana, cangak sini. Dia makna kata orang yang makna kata berkuasa, dia ada keadaan berkuasa. Keadaan tu kerana ada sifat kuasa. Orang yang buta, orang yang melihat, ada keadaan orang yang melihat. Bila dia bersifat melihat, dia ada keadaan melihat. Jadi sifat maknawiyah ni dikenakan dengan sifat ma'ani. Tapi sifat wujud ni dia bukan kerana apa-apa. Iaitu sifat yang tetap, yang ada pada Allah. Lama-lama ada diri Tuhan, lama-lama lah dia bersifat dengan wujud. Allah ni wujud. Dia berkata tu tak, Nabi ajak enggak bilang wujud khidam bakhur. Memang Nabi tak ajak macam tu. Tapi ada tak zaman Nabi orang yang berkata Tuhan tak ada? Ada tak? Ada Nabi ajak kata Tuhan tak ada? Ada sahabat-sahabat yang iktikadkan Tuhan ni tak ada? Semua kata Allah tu ada. Maka mereka mengiktikadkan Tuhan tu wujud. Walaupun tak tertulis, Nabi tak ajak begitu. Macam juga kita kata ilmu tajwid, Nabi tak ajak. Izhar lah, ikhlab lah, idgham lah. Tapi cara baca Quran Nabi dan para sahabat ikut hukum tajwid. Maka ulama ambil daripada apa yang diamal oleh Nabi dan sahabat, bentuk satu ilmu, namanya ilmu tajwid. Memang Nabi tak ajak. Rukun uduk pertama niat, rukun uduk yang kedua itu basuh muka. Betul. Tapi ada Nabi ambil uduk tak basuh muka. Nabi ambil uduk tak basuh kaki. Apa yang Nabi buat, ulama himpun, susun bagi elok. Basuh muka, basuh tangan, sampai siku, sapu kepala, basuh kaki. Ikut apa yang diamal oleh Nabi dan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Jangan terpengaruh dengan pahaman Wahabi. Kononnya Nabi tak ajak. Betul Nabi tak ajak macam tu, tapi ini Nabi amal, Nabi buat. Yang tu yang kita ikut. Termasuk sifat 20 ni. Ada Nabi ajak? Memang Nabi tak ajak macam ni. Tapi ada tak yang kata Nabi kata Tuhan tak ada? Sahabat-sahabat yang iktikad Nabi Tuhan tak ada? Tak. Jadi apa yang dibawa oleh ulama Imam Mansur Maturidi, Imam Abu Hasan Asy'ari, yang merupakan makna kandungan akidah iktikad
yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sikit cerita Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari ni dia mak dia kahwin dengan pak tiri dia, Abu Ali Al-Jubai. Zaman tu zaman makna kata kebangkitan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni akidah dia antaranya orang buat maksiat wajib masuk neraka. Kita kata tak wajib, harus. Kalau Tuhan ampun tak masuk neraka. Yang masuk neraka ni sebab Allah Ta'ala masuk, dia masuklah. Orang buat taat pun kalau Tuhan tak bagi masuk neraka, dia pun tak masuk juga. Sebab itu kita syurga neraka ni harus bagi Allah. Kita akan jumpa sifat harus bagi Allah, mengadakan mungkin, mentiadakan mungkin. Nak masuk orang syurga ke neraka itu harus bagi Allah, ikut suka Allah. Tapi Mu'tazilah kata wajib. Kita kata tak wajib, harus bagi Allah Ta'ala. Banyak lagi lah perkara-perkara yang bercanggah antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan juga makna kata Mu'tazilah. Satu malam Imam Abu Hasan Asy'ari bermimpi. Dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suruh, makna kata dia dalam bab akidah semak balik Quran dan hadis. Dia orang alim. Akhirnya dia pun buat penyelidikan. Tengok balik Quran, tengok balik hadis, tengok balik akidah yang dipegang oleh salafus soleh zaman dulu. Akhirnya dia melihat banyak benda-benda yang bercanggah. Satu hari dia bertekad untuk berdebat dengan tok guru dia. Tok guru dia nama Abu Ali Al-Jubai, pak tiri dia. Mu'tazilah ni asal perkataan i'tizal. I'tizal ni dia mengasingkan diri pada guru. Iaitu mereka ni asalnya anak murid Abu Hasan Hasan Al-Basri. Mereka tak setuju dengan Hasan Al-Basri, dia keluar bawa satu aliran lain namanya Mu'tazilah, mengasingkan diri pada tok guru. Satu hari bila dah yakin Mu'tazilah tak betul, Abu Hasan Asy'ari pun bincang dengan tok guru dia Abu Ali Al-Jubai. Tok guru nak tanya boleh? Boleh. Orang yang buat maksiat ni mati besok macam mana? Dia kata wajib masuk neraka. Wajib masuk neraka. Hang buat maksiat wajib neraka. Orang dewasa yang mati dalam keadaan maksiat wajib masuk neraka, kata Mu'tazilah. Pasal apa hantar aku neraka? Hang buat maksiat. Orang buat taat masuk syurga, wajib syurga. Kalau kanak-kanak mati, kanak-kanak mati, syurga ke neraka? Kata Abu Ali Al-Jubai, kanak-kanak dia syurga pun tak, neraka pun tak. Nak masuk syurga tak boleh, dia belum buat taat. Nak hantar pergi neraka, dia tak belum buat maksiat sebab dia belum balik. Kalau kanak-kanak dikata, ya Allah Tuhanku, kenapa kau tak panjangkan umur aku? Kenapa engkau matikan aku ni kecil-kecil? Kenapa engkau tak hidupkan aku supaya umur aku panjang, bila dewasa aku boleh buat taat? Apa Tuhan jawab? Kata Abu Al-Jubai, Tuhan akan jawab macam ni. Mana dia tahu pun tak tahu. Tuhan kata apa? Aku tahulah. Hang kalau besar esok, hang derhaka buat maksiat, hang masuk neraka. Sebab tu aku matikan hang kecil-kecil. Faham tak?
Faham? Kalau orang tua pula kata, ya Allah, kenapa engkau masukkan aku ke neraka? Sebab hang buat maksiat. Bukankah engkau, ya Allah, kau tahu yang aku ni bila dewasa buat maksiat. Pasal apa hang tak matikan aku kecil-kecil macam budak tu? Apa Tuhan nak jawab? Ya Allah, kenapalah engkau panjangkan umur aku hingga aku dewasa aku buat maksiat? Kenapa engkau tak matikan aku kecil-kecil dulu? Bukankah aku tak payah masuk neraka? Apa Tuhan nak jawab? Abu Ali Al-Jubai garu kepala. Garu kepala. Akhirnya tuan-tuan, Abu Hasan Syari naik atas mimbar. Dia pakai 2 lapis jubah. Naik mimbar dia khutbah. Pahaman Mu'tazilah bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bentangkan satu-satu. Antara Mu'tazilah, dia kata Quran tu makhluk. Abu Syari bagi hujah. Apa-apa yang akidah dia bercanggah dengan ahli sunnah, dia bagi hujah. Akhirnya dia buat tulisan, hari ini saya keluar daripada pahaman Mu'tazilah macam saya keluar pada jubah saya. Dia pakai 2 lapis jubah, dia tanggai jubah yang luar. Dia luar pakai jubah, dalam pakai gamis, dia buang yang luar. Aku tanggaikan, aku buang pahaman Mu'tazilah macam aku buang pakaian aku ni. Dia terus mendirikan sebuah madrasah, Madrasah Asy'ariyah. Itulah mula terhimpun sifat 20 tu. Susunan Imam Abu Hasan Asy'ari yang kita ikut ramalah. Zaman berzaman, beratus-ratus tahun, ribuan tahun, umat Islam ikut aliran ini. Tapi sejak akhir-akhir ini timbul pula pahaman-pahaman, terutama pahaman Wahabi yang menyalahi, yang menyatakan pahaman Abu Hasan Syari ini tak betul. Mereka yang betul. Tapi kita tetap dengan cara kita. Linnasi asbabun wa sababuna anil imani wal Islam. Manusia banyak sebab. Sebab kita ni iman Islam berpandukan akidah yang disusun oleh Imam Abu Hasan Syari yang berpandukan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita minta depa. Tang mana yang kita punya tak betul itu muhabbat. Oh, dia kata Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tuhan Rahman di atas arasy. Kan? Itu dalil Quran. Kita Quran ni dan abang bagi banyak ayat Quran yang kita tak faham. Ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat, ada ayat yang jelas, ada ayat yang kita tak boleh faham. Alif lam mim apa makna? Kita tak tahu. Yang tahu dia ulama hurai. Ada yang boleh kita sampai dengan akal kita, ada yang boleh kita tak sampai dengan akal kita. Di sinilah peranan para ulama menghuraikan yang sama-sama. Jadi kita berpegang kepada apa yang dihurai oleh para ulama. Allah suruh ikut, Nabi suruh ikut ulama. Ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ikutlah ulama. Ulama ini lampu dunia dan pelita akhirat. Ya. Baik, kita ada berapa dah? Pertama wujud. Kita buat 5 dah. 5. Pertama wujud. Kedua arti dia. Arti dia ada. Ketiga ni makna dah. Sifat yang sabit bagi zat. Lama-lama ada zat tak dikenakan dengan satu kerana. Keempat, lawan dia. Kelima, dalil. Dua puluh sifat tu, dia kena ada 5 ni. Kena ada 5 perkara. Pertama, nama sifat. Sifat ni nama wujud. Artinya ada. Ada apa? Nombor 3 tu. Adanya zat Allah Ta'ala.
Iaitu satu sifat yang sabit bagi zat. Lama-lama ada zat tak dikerenakan dengan satu kerana. Memberi makna bahawasanya wujud ni adalah sifat bagi zat. Lama-lama adanya diri Tuhan, lama-lama lah bersifat dengan wujud. Sifat wujud ni tak dikenakan dengan sifat lain. Seperti mana sifat ma'nawiyah. Jadi nak bezakan antara sifat nafsiyah dan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah dikenakan sifat ma'ani. Ada qudrat, kaunuhu qadiran. Adalah kaunuhu qadiran. Ada iradat, adalah kaunuhu muridan. Ada hayat, ada kaunuhu hayyan. Pada majazi akli, akal berfikir. Orang buta ada keadaan dia berjalan macam orang buta. Orang yang mendengar tak sama keadaan dia dengan orang yang peka. Orang yang kuat tak sama keadaan dengan orang yang lemah. Ada qudrat, ada kaunuhu qadiran. Ada hayat, adalah kaunuhu hayyan. Ada sama, adalah kaunuhu sami'an. Itu ada ma'ani, ada maknawiyah. Tapi sifat wujud ni tak dikenakan dengan sifat yang lain. Faham betul? Keempat, lawan. Pasal apa buat main lawan? Buat main lawan ni nak kuatkan lagi, nak tahkikkan lagi yang wajib. Contoh, baju saya putih. Baju saya putih. Nak bagi tahkik, buat main lawan putih. Apa lawan putih? Hitam. Jadi, apa dia punya keyakinan dia, akidah dia? Baju saya putih, tidak hitam. Bukan setakat kita kata baju tu putih. Bukan setakat kita sabitkan baju putih, kita nafikan hitam. Putih tidak hitam. Pasal apa buat lagu tu? Kerana dalam Al-Quran, Tuhan sebut bab akidah, Tuhan sebut lagu tu. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakullah kamu pada Tuhan kamu yang hidup tidak mati. Hidup pun Tuhan sebut, mati pun Tuhan sebut. Tuhan kamu tu hayy lazi la yamut, hidup tak mati. Hidup tak mati, berkuasa tak lemah, melihat tak buta, mendengar tak pekak, wujud tidak adam. Tu buat main lawan, buat main lawan. Ulama buat main lawan tu pasal tu. Dengar cerita yang dapat anak. Anak apa? Anak aku laki-laki, bukan perempuan. Bukan perempuan tu nak abak jantan sungguh anak dia tu. Faham? Lagi nak berdepan dengan Pak Wahabi kan senang. Dia timbul macam-macam cerita. Ulama sebut, sebab Tuhan sebut, hayyal ladzi la yamut. Tuhan kamu tu Tuhan yang hidup tak mati. Hidup tak mati. Berkuasa tak lemah. Mendengar tak pekak. Melihat tidak buta. Itu akidah kita. Ada, tidak menerima adam sama sekali. Tuhan aku Tuhan yang wujud, tidak adam. Tuhan yang ada tidak menerima, tak ada. Semata-mata menerima ada. Itulah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sentiasa ada. Sentiasa ada. Bila-bila ada. Tuhan yang ada zaman Nabi, Tuhan itulah sekarang ni. Kalau Tuhan tu bela Nabi, bantu Nabi dalam perang Badar, Tuhan tu juga akan bantu kita kalau kita berjuang macam Nabi berjuang. Keyakinan kita macam tu. Tuhan tak berubah-ubah. Yang duk berubah kita ni. Allah Ta'ala ada yang tak berubah. Ada yang tidak ada adam. Yang tidak ada. Ada yang tidak. Yang makna kata. Ada yang makna kata Allah Ta'ala tu ada. Ada yang qadim.
Ada yang kekal. Ada Tuhan tu tak serupa dengan makhluk. Ada Tuhan tu berdiri sendiri. Ada Tuhan tu Tuhan yang esa. Kita faham begitu. Kan? Akhir sekali buat main dalil. Apa dalil adanya Allah? Makhluk ni. Apa makna makhluk? Makhluk berasal perkataan khalaqa. Wa huwa khaliqun. Allah tu khaliq. Dan yang Allah Ta'ala jadikan dipanggil makhluk. Makhluk ni kena jadi. Kita ni kena jadi. Tiap-tiap kena jadi, mesti ada yang menjadikan. Kita asal tak ada, kemudian kita ada. Allah yang bagi ada. Allah yang bagi ada. Bila dia ada, mesti ada yang mengadakan dia. Siapa boleh bagi ada? Makhluk ni. Yang kata nak bagi ada orang, bagi ada rumput sedai pun manusia tak boleh buat. Mana ada orang boleh bagi buat rumput selai? Mana ada manusia boleh buat padi sebiji? Mana ada makhluk boleh buat nyamuk sekok, lalat sekok? Tak boleh. Berpakat satu dunia buat nyamuk sekok kalau boleh? Tak mampu. Walau nyamuk kita pandang ringan, dia ketit, pop, tampak, tak ada nilai sekok nyamuk. Tapi tak ada manusia boleh buat sekok nyamuk, sekok lalat, selai rumput. Yang boleh buat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Tuhan kita yang kita sembah. Jadi apa dalil? Alam ni sebagai dalil adanya Allah. Alam ni alamat adanya Allah. Akal tak terima ada alam, tak ada pencipta. Ada sendiri, akal tak terima. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Pada kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, semua ni sebagai dalil tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu Nabi kata, siapa bangkit tengah malam, buka tingkap, tengok ke langit, apa nampak? Bintang kan? Baca ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, tidak engkau jadi semua ni sia-sia ya Allah. Pelihara aku daripada bakaran api neraka. Siapa baca ayat tu, Allah bagi dia ganjaran pahala sekira-kira bintang di langit yang dia tengok tu. Tengok tu ingat Allah. Tengok kipas, ingat karen. Walaupun Tuhan kita tak nampak, tapi dalil-dalil ni membuktikan adanya Allah. Tak semua yang kita tak nampak tu tak ada. Ada yang kita tak nampak, ada. Macam debat di antara Imam Abu Hanifah dengan Dahri. Imam Abu Hanifah masa tu dia umur 9 tahun. Berdebat dengan Yahudi nama Dahri. Dahri tanya dia, Tuhan ada tak? Ada? Mana Tuhan? Dahri kata Tuhan, apa nama Imam Abu Hanifah kata Tuhan tak boleh dilihat, tak nampak. Mana boleh? Setiap yang wujud tak dapat dilihat. Dia kata tak semua yang wujud ni, tak semua yang kita boleh lihat. Ada yang ada tapi kita tak nampak. Macam malaikat, macam Allah Ta'ala, macam setan. Ada tapi tak nampak. Mana bukti? Bukti kata Tuhan tu ada. Abu Hanifah pegang susu. Susu. Ni apa Dahri? Susu. Dalam susu ni ada tak minyak? Macam nyok lah santan. Kita masak santan, dia keluar minyak kan? Tengok santan kan minyak? Santan. Ada tak minyak dalam santan? Ada.
Macam mana nak keluarkan minyak? Hang masak, dia keluar minyak. Susu macam itulah. Kita tengok nampak susu. Tak nampak minyak. Minyak ada dalam susu? Ada. Minyak yang ada dalam susu pun hang tak nampak. Macam mana hang nak tengok Allah Subhanahu Wa Taala? Kamu akan dapat melihat Allah bila kamu mati masuk syurga. Seperti mana yang Allah sebut dalam Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Muka mereka hari itu berseri-seri memandang akan Tuhan mereka itu. Jadi alam ni kata Allah sebagai dalil adanya Allah. Kuntu kanzan mukhfiyan fa ahbaqtu an a'raf fa khalaqtul khalqa li'uraf. Aku ni asal pembenaran tersembunyi. Siapa pun tak kenal Tuhan. Ku suka aku dikenal. Maka aku jadikan makhluk supaya aku dikenal. Hikmat Allah jadikan alam. Dengan alam ni kita dapat mengenal penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Langit, bumi Allah bagi jadi. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit dan bumi bukan setakat Allah bagi jadi, Allah takbir. Ya tanazzalul amru bainahunna. Aku mentakbir antara kedua langit dan bumi. Allah takbir. Cantik. Dunia ni berpusing, tapi kita tak pernah rasa pening. Saya dulu kecil-kecil suka tengok filem Cik Meteni. Tahu Cik Meteni? Masuk panggung 2 kupang lah. Kalau tengok biasa RM1. Tengok Cik Meteni, filem tu juga tapi 2 kupang. Biasanya filem-filem lama lah. Ditayang di siang hari. Pukul 12 tengah hari. Keluar pukul 2. Masuk pukul 12, keluar pukul 2. 2 jam filem. Bila kita masuk dalam panggung, dia tutup rapat, gelap. Bila panggung tu gelap, baru dia tayang filem. Ya. Habis filem, wayang pukul 2, dia buka pintu. Kita keluar. Pukul 2, terang nak mampu. Duduk dalam panggung, gelap. Keluar-keluar terang. Macam mana mata kita? Dia nak adjust tu, hui. Kalau hari-hari buat macam tu, buta. Hari-hari tengok jembatan ni boleh buta. Tengah duduk gelap, terang. Tengah gelap, terang. Kalau Tuhan buat kita macam tu, tengah-tengah tidur pukul 12 malam, terang. Binau mata. Hari-hari jadi buta. Tapi Allah Ta'ala tadbir dengan proses evolusi. Daripada gelap sampai waktu subuh gelap lagi. Bila nak terbit matahari, cerah sikit, 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 terus cerah macam ni. Tak terasa pun pertukaran masa tu, tak terasa. Daripada gelap kepada terang, tak terasa. Begitu cantik Tuhan buat proses evolusi, perubahan daripada gelap kepada terang. Kita pun tak terasa. Ya. Cantik, hebat. Tak ada kita daripada kecil terus besar. Pelan, 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 pelan. Proses tu berlaku dengan pelan-pelan. Ini kecantikan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makhluk dia. Ya. Allah jadi ini semua untuk apa? Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Supaya kamu tahu, supaya kamu ambil dalil bahwasanya Allah Ta'ala atas segala sesuatu amat berkuasa. Tuhan nak ajak kita, Tuhan tu berkuasa, dijadikan alam, ditakbirnya alam. Jadi kita lihat dengan mata kasar kita akan kejadian alam, kita teringat penciptanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tak nampak Allah, kita yakin Allah tu ada.
Allah sentiasa pemerhati kita, mengawal kita, melihat kita. Bila ada perasaan yang Allah duk tengok kita, namanya muraqabah. Kita tak nampak Tuhan, tapi kita yakin Tuhan ada dan duk perhati kita, menyebabkan kita sentiasa berhati-hati dalam hidup ini. Biasa bawa kereta di lebuh raya, kawan berselisih dengan kita. Satu lori selisih dengan kita. Dia bagi lampu, ciap-ciap bagi lampu. Apa makna? Kita faham apa? Kita faham depan kita tu ada speed trap, perangkap laju. Dia, kita nampak tak perangkap tu? Tak nampak. Polis duduk balik tiang, duduk balik pokok sawit dengan kamera dia. Walaupun kita tak nampak polis, tak nampak kamera, tapi kita yakin kita sedang diperhati oleh kamera polis. Mana hang tahu, mu kawan depan bagi lampu. Dia, hang nak buat apa? Nak lari laju lagi? Nak mampu? Kita dah 120, nampak lampu tekan 150. Nak mampu? Kita kata, tak boleh, slow 110. Sebab apa? Sebab kita yakin kita sedang diperhati. Walaupun kita tak nampak kamera, walaupun tak nampak polis, tapi kita yakin kita sedang diperhati. Begitulah ibaratnya kita yakin adanya Allah. Walaupun kita tak nampak Allah, tapi kita yakin Allah sentiasa perhati kita. Jadi kita kawal kelakuan kita, perbuatan kita, percakapan kita, bahkan kita kawal hati kita daripada duk fikir benda pelik-pelik. Kerana kita sedar, kita insaf Allah tu wujud, Allah tu ada, dan Allah sedang perhati kita. Kita buat ibadat kerana Allah, kerana kita ada Tuhan. Jangan cakap saja. Kan? Hayya 'ala shalah, orang panggil. Tanya kawan, hang ada Tuhan tak? Ada. Nu Tuhan duk panggil sembahyang nu, hang dengar tak dengar? Berapa banyak orang mengaku ada Tuhan, dengar suara azan buat pekak telinga, buat tak dengar-dengar. Kata mulut ada Tuhan, Tuhan tu wujud, tapi tak peduli dengan panggilan Tuhan. Panggilan lain lagi dia sibuk. Mana keimanan dia tak lengkap, tak sempurna. Orang yang yakin ada Tuhan, dengar panggilan azan, dia akan mai segera. Batu azan ni bermula dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang ada iman, kenal Tuhan yang maha besar, Tuhan panggil aku ni, Tuhan nak apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Peringatkan syahadah kita tentang ketauhidan kita kepada Allah. Mengingatkan kita kerasulan Nabi Muhammad. Kembali ingat Allah, ingat Rasul. Allah hendak apa? Hayya 'ala shalah, mailah semayang. Kita akan pergi semayang. Sebab yang panggil kita tu Tuhan. Baru sempurna iman. Kan? Jadi begitulah. Berarti bila kita beriman dengan Allah, beriman juga dengan apa yang didatangkan oleh Allah, yang diperintah oleh Allah. Amantu billah wa bima qala Allah. Aku beriman dengan Allah, aku beriman dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Baru lengkap iman kita. Faham tu? Jadi soalan ni lah yang akan ditanya besok di akhirat. Siapa Tuhan kamu? InsyaAllah, kalau benar-benar kita bertuhankan Allah, mengabdikan diri kepada Allah, patuh perintah Allah, tinggal larangan Allah, insyaAllah boleh jawab Allahu Rabbi, insyaAllah. Macam kita jumpa lah kawan-kawan duduk di bawah lampu tu pukul 2-3 pagi, melepak sama budak-budak bujang. Mat, hang ni ada bini ke?
Pasal tak ada pula bini aku di rumah duduk tidur. Nampak macam budak bujang apa. Orang ada isteri bukan macam hang. Orang ada isteri malam-malam duduk di rumah dengan isteri. Duduk melepak malam-malam buta ni bukan orang ada bini ni. Tak? Hang ada Tuhan juga. Ada siapa tak ada pula. Tuhan aku Allah. Tu buat pekak telinga, tak pergi masjid pun. Cakap saja. Perangai macam orang tak ada Tuhan. Sama dengan Cina tak bertuhan tu. Luak pendek. Sama aja. Kan orang beriman ni tentu ada lain. Dia mengaku Tuhan, Allah Ta'ala Tuhan dia. Rabbi Allah. Tuhan aku Allah. Summa tastaqima kama umirta. Kemudian kamu istiqamah berdiri tegak dalam melaksanakan titah perintah Allah. Kesimpulan kita pagi ni, kita mengiktikadkan dengan penuh yakin Allah tu ada. Bila-bila pun Allah ada. Nah, kita ni hamba dia. Hendaklah kamu menjadi hamba Allah. Seperti mana Allah Ta'ala tu Tuhan kamu. Tuhan kita tu bila-bila Allah Tuhan kita. Kita ni bila-bila hamba Allah. Tidur hamba Allah, kerja hamba Allah, beribadat hamba Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayang aku, ibadat aku, kehidupan aku, urusan hidup aku, urusan mati aku, Allah. Semata-mata kerana Allah. Semua ni Allah. Kita tak boleh lekang daripada Allah Ta'ala. Cuma manusia ni ada beberapa bagai. Pertama, hamba Allah sepenuh masa. Bila-bila dia pun hamba Allah. Sebagai hamba Allah, dia panggil full time. Sebagai hamba Allah. Sentiasa ikut patuh perintah Allah. Masa semayang, bagi hamba Allah ikut perintah Allah. Masa makan ikut perintah Allah. Masa kerja ikut perintah Allah. Bila-bila dia hamba Allah. Namanya hamba Allah full time, sepenuh masa. Setengahnya hamba Allah part time. Tahu part time? Separuh masa. Masa semayang, hamba Allah. Pakai baju Melayu, kepiah putih. Cantik, hamba Allah. Dia balik rumah tak lagi, dia tukar uniform. Dia seluar pendek, jogging. Ni apa dia pula? Hamba apa pula? Dia pergi ke Teluk Nipah tu, dia pakai sepeda mandi laut. Pergi Teluk Nipah pakai sepeda. Itu hamba apa tu? Dia ni hamba Allah part time. Masa semayang hamba Allah, keluar semayang dia hamba lain tak ada. Ada satu lagi hamba Allah no time. Tak ada masa dalam tu. Tak ada masa nak semayang. Tak ada masa nak buat apa. Habis kerja dia apa? Dua aja. Makan, kerja. Kita jumpa dia kerja. Kerja pulun. Kebulan tu. Mat, kerja kuat Mat. Nak makan Ustaz. Bukan Ustaz tak tahu. Zaman lah ni barang mahal. Nak kerja sepenuh masa. Siang malam, pagi petang, kerja. Kerja kuat kerana nak makan. Betul lah tu. Kita sempak dia di restoran. Makan pun kuat. Laksa dah habis dah sepinggan. Dia tambah bihusup. Keliling dia tu cawan. Fresh orange ada. Melo ais ada. Kopi panas pun ada. Makan kuat Mat. Nak kerja Ustaz. Kerja kuat. Nak makan Ustaz. Makan kuat. Nak kerja Ustaz. Hidup dia kerja makan, makan kerja. Malaikat pun nak menyampah. Malaikat tulis makan. Makan. Tak lagi kerja. Kerja, makan. Makan kerja, kerja makan. Makan. Kerja, makan. Malaikat tulis dua tu ya. Malaikat kata haram jadah punya orang. Tak ada apa kerja lain. Takkan yang ni yang aku dah tulis. Makan kerja, makan. Makan kerja, makan. Dia pergi tak masjid? Dia pergi.
Dia singgah bukan nak sembahyang, singgah nak berak. Nak terkencing, nak berak, cari jamban masjid. Ini pun satu hal pula. Kita bukan tu. Kita dilahirkan oleh Allah ke dunia ni untuk menjadi hamba dia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat kepada aku. Jadi orang yang bertuhankan Allah tak sama dengan orang yang tidak bertuhankan Allah. Orang beriman dengan orang tak beriman lain. Orang Islam yang sebenar dengan orang Islam yang tak sebenar dia lain. Orang yang beriman sentiasa meyakini kewujudan Allah Ta'ala setiap masa dalam hidup dia. Maka diaturnya seluruh hidup dia mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah hamba Allah yang sejati. Jadi bila kita iktikad Allah sebagai Tuhan, Tuhan kita ada, masa yang sama kita kata kita ni hamba bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi konsep ketuhanan itu lengkap. Iaitu sifat ketuhanan Allah Ta'ala, sifat kehambaan untuk kita. Kita sebagai hamba perlu sentiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Di salah satu kot, ada soalan apa-apa yang nak tanya, yang tak faham, sila. Saya lepas ni saya terpaksa keluar, ada hal Ustaz Syakir akan ambil alih. Besok pagi saya sampai habis, saya tunggu sampai habis. InsyaAllah kalau boleh habis kita habis. Kalau tak habis kita buat legali lah pula. Pasal Tok Guru pesan, jangan baca kitab laju-laju sampai orang tak faham. Dekat nak mati dia pesan saya lagi. Sidik, ingat pesan saya Sidik no. Apa dia Tok Guru? Mengajak macam orang makan sirih. Kita nak menyampaikan ilmu tauhid ni ibarat orang makan sirih. Tahu makan sirih? Dia tu orang tua, gigi tak ada. Jadi sirih ni bolang gobek. Sirih, pinang, gambiak, gobek sampai hancur. Dah hancur boleh makan tak? Boleh lah makan, boleh telan. Bab akidah begitu, bagi hancur betul, bagi faham, bagi lumat. Bila faham elok baru boleh yakin. Kan? Kalau tak faham nak yakin macam mana? Nak cekik, nak telan. Pinang besar tu nak mampu terbeliak je baca. Pinang, ambil sirih, buah pinang, telan, gigi tak ada. Mampu kena gobek bagi hancur. Jadi begitulah bab ilmu tauhid ni bagi hancur sungguh-sungguh. Biar faham. Dia tak mau ragu-ragu. Kena yakin sungguh-sungguh. Apa yang saya sebut ni bagi yakin betul-betul. Yang Allah tu wujud. Kita yakin sungguh-sungguh Allah tu ada. Ada tu dah kita cerita 5 benda lagi. Baik, kalau tak ada soalan kita ada silam. Bagi mic ada? Ada mic. Nah, yang ni ada mic. Bagi. Bagi dengar, tak dengar. Panjang wayar. Mai dekat lagi. Tu boleh. Bayang. Ya. Itu bukan satu hakikat. Ia satu contoh untuk mudah fahamnya. Sebenarnya Allah Ta'ala ni tak boleh dicontoh-contohkan. Jadi ulama buat contoh tu bagi permudah fahamnya, bukan hakikat. Bukan makna kata Allah dengan kita macam objek dengan bayang tak. Cuma nak abaknya motif contoh tu, makna kata bayang tu jadi daripada kejadian, daripada objek tu aja. Bukan hakikat tak. Itu contoh macam orang buat contoh kan. Ulama sufi buat contoh. Syurga ni, alam ni, alam yang besar ni,
Dia merupakan kita kecil, kita manusia ni, dia merupakan satu copyright. Satu salinan daripada alam yang besar. Contoh, kata alam ni ada rumput, tumbuh-tumbuhan. Di dalam diri kita ada tumbuh-tumbuhan, janggut, rambut. Contoh saja. Dia kata, umpamanya, makna kata, alam ni ada lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz itu tempat simpan khazanah ilmu. Manusia ni boleh simpan Quran dalam dada, jadi hafiz. Jadi ini contoh-contoh saja, bukan hakikat dah. Tengah orang dia tak faham. Dia kata lauhil mahfuz ada dalam diri kita. Sembahyang buat apa lagi? Kiblat ada kat dada kita. Duk sembahyang buat apa lagi? Menghadap kiblat. Yang tu gila. Yang ni dia cuma contoh untuk permudah faham. Jadi contoh kinayah tu, bayang jadi daripada objek. Daripada tiang, wujudnya bayang. Jadi wujud kita ni kerana diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Gitu saja. Kita bukan ada dengan sendiri, tetapi ada kita ni diadakan oleh Allah Ta'ala. Sekatu ya. Bukan itu hakikat tak. Itu satu contoh saja. Misalan saja. Bukan hakikat yang sebenar. Nah, yang sebenarnya makna kata Allah menjadikan kita. Kita ni dijadikan oleh Allah. Kita ni makhluk Allah, ciptaan Allah. Itu hakikat. Adapun objek dengan bayang tu contoh saja. Ya tak? Contoh saja. Bukan hakikat. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Boleh no? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi bil alamin.